Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Hai, tutung tak jadi lah hari ni. Selamat sejahtera semua. Sorry, lewat sikit. Okay, tunggu masuk ya. Hai Bella. Mana orang lain ni? Cikgu ingat cikgu lambat. Tunggu kawan-kawan yang lain dulu ya. Dalam 2 minit. Sementara tu buka buku teks muka surat 222 ujian topikal untuk bidang 7. Dah siap ke Bella? Dah buat ke latihan ni? Tak apalah Bella, sebab dah lewat, cikgu pun tak boleh lewat sangat. Alright, tak apa, kita mula dulu. Buku teks ujian topikal ke surat 222. Okay, so ada 10 soalan objektif. Lepas tu ada 2, 4, 6, 8 soalan struktur lah. Kita boleh cakap struktur ya. Okey, so nombor 1 antara berikut yang manakah disebabkan oleh lebihan gunaan pada tendon. Alright. Lebihan gunaan pada tendon. Bila kita cakap kita cerita pasal lebihan gunaan ni, maksudnya sama ada kita guna pada masa yang lama, maknanya kita buat aktiviti tu dalam masa yang terlalu lama, ataupun kita guna dia contoh kalau macam main badminton kan, kita smash. Okey, kita smash berkali-kali, banyak kali sampai otot tu mengalami kecederaan. Itu yang kedua, lebihan gunaan. Ataupun boleh juga kita katakan lebihan gunaan ni
lebih pergerakan yang melebihi pada julat pergerakan itu sendiri. Contoh biasa pada sendi lah. Contoh kan, kalau sendi, kalau kita tengok kaki kita kan, kaki kita kalau berdiri tegak macam ni kan, kita boleh bengkok macam tu je kan, lutut. Kalau lebihan gunaan ni, dia boleh jadi juga daripada sepatutnya macam ni, kita tepuk lutut tu terkepak bahagian lain. Tu lebihan gunaan juga. Tapi sekarang ni soalan dia lebihan gunaan pada tendon. Kalau lebihan gunaan pada tendon ni biasanya senang je sebenarnya. Kalau melibatkan tendon, biasanya memanglah tendonitis. Okey. Nama pun tendonitis. Tendonitis ni biasanya radang pada tendon. Radang ni maksudnya lebih kurang macam bengkak. Okey, bengkak. So, tendonitis ni ialah tendon yang diregangkan secara berlebihan. Jadi, soalan nombor 1 ni, Hi Natalie. So, Natalie, hari ni kita nak buat ujian topikal muka surat 222, buku teks form 5. Okey, tendonitis ialah radang ataupun bengkak pada tendon disebabkan oleh penggunaan yang berlebihan. Jadi jawapan nombor 1 ialah tendonitis. Kalau lebam, okey, tengok kalau lebam ni biasanya salur darah rosak akibat hentaman yang kuat. Okay. Hai Sharifah. Kemudian kalau artritis pula, mana dia artritis? Artritis ni pula ialah satu masalah, satu penyakit lah, sebab penyakit dia bukan disebabkan oleh kecederaan. Artritis bukanlah satu masalah disebabkan oleh kecederaan, dia ialah satu penyakit artritis. Kemudian ada hipertrofi. Hipertrofi ni pula bukannya masalah apa namanya ni, tisu lembut, dia ialah tisu keras. Okey. Alright, soalan nombor 2. Apakah yang dimaksudkan dengan kecederaan sprain? Kecederaan sprain. Okey. Dia tulis kata kat sini, kecederaan sprain ialah berlaku apabila atlet cuba meregangkan bahagian seperti tangan atau kaki di luar julat pergerakan, sekaligus menyebabkan terseliu atau koyakan pada ligamen. Okey. Terlebih pergerakan yang menyebabkan terseliu atau koyakan pada ligamen. Kalau macam tadi, terlebih pergerakan yang menyebabkan radang pada tendon, nama dia tendonitis. Kalau sprain pula menyebabkan koyakan pada ligamen. Okey, tu kita kena bezakan sikit. Sprain ialah pergerakan yang melebihi julat dan menyebabkan terseliu atau injured pada ligamen. Okey. So, nombor 2 jawapan apa? Kecederaan ligamen. Sprain, kecederaan ligamen. Okey. 3. Semasa menguruskan kecederaan, anda mendapati bahawa ada darah keluar daripada bahagian yang cedera. Apakah yang perlu anda lakukan? Ini kita pergi pula kepada bahagian pengurusan kecederaan. Muka surat 190. Okey. Mulalah dari TOTAPS, dari Ricer dan Dr. ABC. Okey, kalau untuk injured luka ni ialah lebih kepada Ricer. Okey, Ricer. Okey, kalau ada darah keluar daripada bahagian yang cedera, logiknya kita kenalah hentikan pendarahan itu dulu. Apa-apa hal pun kalau nampak darah, kita hentikan pendarahan itu dulu. Okey, jadi apa yang perlu anda lakukan? A. Guna sarung tangan. B. Tunggu kehadiran doktor. Bersihkan kawasan sekitar. Elakkan sentuhan secara langsung. Okey. So, yang paling logik sekali ialah bersihkan kawasan sekitar. Kawasan sekitar tu maksudnya macam mana? Bahagian sekitar luka tu lah. Okey, bahagian sekitar luka tu supaya kita nak tengok apa keadaan luka tu. Okey, keadaan luka tu sama ada dia melibatkan kalau luka sahaja tak ada masalah. Bukanlah tak ada masalah. Luka sahaja ni dia macam okey lagi lah. Yang kita takut ada berlakunya patah.
Okey, patah terbuka. Patah terbuka. Patah terbuka ni bila tulang yang patah tu terkeluar daripada kulit yang menyebabkan terkeluar daripada kulit lah maksudnya kan, sampai kita boleh nampak. Itu yang bahayanya. Sebab tu kita kena bersihkan dulu kawasan sekitar tu, kita tengok keadaan dia macam mana, patah ke tidak. Alright. Okey. Nombor 4, bagaimanakah cara anda mengenal pasti kecederaan akut? Kecederaan akut. Kita ada dua jenis kecederaan. Satu ialah kecederaan akut. Yang kedua ialah kecederaan kronik. Okey, kecederaan akut satu, kecederaan kronik satu. Mana pula dosanya? Tadi cikgu nampak. Okey, apa beza kronik dan akut? Okey, apa beza kecederaan kronik dengan kecederaan akut? Okey. Kecederaan akut, kecederaan yang berlaku secara tiba-tiba. Jangka masa 24 hingga 48 jam. Okey. Alright. Kecederaan kronik pula ialah satu kecederaan yang hasil daripada perlakuan yang berulang-ulang. Okey. Contohnya kan macam orang main golf. Okey, orang main golf. Main golf ni satu kecederaan yang selalu berlaku pada orang main golf ni ialah sprain dan tendinitis. Okey, tendinitis lah biasanya dia overdo dia punya tendon sampai menyebabkan lama kelamaan setiap kali buat benda yang sama, impact pada dia punya tendon, lama-lama tendon dia menjadi radang. Okey, tak tahan jadi radang, jadi bengkak. Okey, itu ialah kecederaan kronik. Dia biasanya mengambil masa yang panjang untuk sakit. Mula-mula rasa biasa-biasa je kan. Buat sikit, lama-lama makin banyak, makin teruk. Berbeza dengan kecederaan akut. Kecederaan akut ni biasanya sprain lah. Lompat-lompat, terseliur. Terseliur ialah kecederaan akut. Bila terseliur, sakit. Bila sakit, mula-mula naik, bengkak. Lepas bengkak, mulalah sakit. Itu ini hari dah 24 hours hingga 48 jam. Kecederaan akut. Okey, jadi mana soalan tadi? Bagaimana mengenal pasti kecederaan akut? So jawapan dia ialah D. Kecederaan yang berlaku dalam tempoh 24 hingga 48 jam yang pertama. Okey. Bila kena je, dalam masa sehari dua tu, masa tu lah sakitnya datang. Sebab tu lah orang kata kan, contoh kan kalau kita main bola, macam cikgu dulu main netball. Bila main netball ni, masa main kita tak sedar lah apa yang berlaku kan. Kita fikir nak main je kan. So cikgu selalu bila duduk melompat-lompat, tangkap bola kan, lompat ambil bola lah, intercept bola lah, macam-macam lah. So ada masa akan terjatuh dalam keadaan macam nangka musuh. Terjatuh terus, jatuh belakang, jatuh punggung dulu kan. Masa kejadian, masa main tu kita tak rasa pun sakit. Rasa macam aduh sakit, gosok-gosok sikit dah, tak hilang, tak ada apa-apa. Cuba malam nanti mulalah rasa sakit pinggang, sakit belakang, sakit itu, sakit ini, hari esok sakit pula kaki. Itu ialah contoh kecederaan akut. Okey, kecederaan yang datang dalam masa sehari dua. Okey. Apakah teknik rawatan yang paling sesuai untuk kecederaan tulang belakang? Okey, kecederaan tulang belakang. Satu benda yang kita kena tahu bila kita kata tulang belakang, dia melibatkan saraf. Okey. Bila dia melibatkan saraf, kita tahu tulang belakang terdiri daripada jujukan. Terdiri daripada jujukan tulang, seketul kan. Vertebra tu kan dia seketul kan. Dia banyak. Jadi terapi apakah yang sesuai kalau kita mengalami kecederaan tulang belakang? Jawapan dia ialah tarikan. Kenapa cikgu kata tarikan? Okay, teknik tarikan. Okay. Kita tengok teknik tarikan ya, muka surat 208. Surat 208. Teknik tarikan adalah satu kaedah yang menggunakan beban untuk meregangkan otot atau membantu meningkatkan ruang di antara vertebra bagi membantu melegakan pemampatan
saraf. Dia dah cakap dah. Awal-awal lagi dia dah cakap dah. Kalau teknik tarikan ni memang khas untuk membantu meningkatkan ruang di antara vertebra. Sebab itulah kalau kita sakit belakang, sesuai gunakan teknik tarikan. Hai. Tengah cakap macam nak senyum. Okay. Alright. Jadi kalau teknik urutan ni dia lebih sesuai untuk macam mana dia, mana dia. Teknik urutan ni ialah lebih sesuai untuk meningkatkan peredaran darah. Okey. Jadi kalau sakit tulang belakang, logiknya dia lebih melibatkan saraf kan ya. Dia tak adalah macam melibatkan peredaran darah. Peredaran darah ni kalau kita tahu kan, peredaran darah ni lebih kepada otot. Awak, saya tengah mengajar. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Berapakah suhu badan atlet yang mengalami stroke haba? Alright. Stroke haba. First sekali, suhu badan normal 35 hingga 36.7. Salah. 36.5 hingga 37.5. Okey, itu ialah suhu badan normal. Suhu badan kalau demam ialah 37.5 sehingga 40. Okey. Bila kita cakap tentang stroke haba, kita terus pergi. Kalau stroke haba 40 degree. Okey, 40 darjah Celsius. Tak payah nak corner kiri kanan depan belakang, tak payah. 40 darjah Celsius terus stroke haba. Okey. Sebabnya kalau lebih daripada 40, lebih daripada 40.6, dia dah terlebih ke stres haba. Okey. Maknanya 40.5 ni ialah line dia masuk ke stroke haba. Sebelum tu dia macam panas lah kan, macam demam macam tu kan. Okey. Next, 8. Apakah yang dimasukkan dengan radiasi? Ni yang cikgu selalu kata. Hafal kan. Cikgu rasa Bella ingat ni radiasi. Radiasi apa Bella? Apa maksud radiasi Bella? Bella, Syarifah ke? Apa maksud radiasi? Tak ada orang jawab ke? Oh, maksud radiasi. Syarifah, apa maksud radiasi? Syarifah. Okey, soalan nombor 8. Apa yang dimaksudkan dengan radiasi? So, jawapan dia ialah tenaga haba keluar daripada tubuh ke persekitaran. Tenaga yang bergerak. Tenaga haba yang di apa? Tenaga haba yang keluar daripada tubuh ke persekitaran. Itu maksud radiasi. Ni kau jawab. Tenaga yang bergerak. Ni lah apa? Tenaga haba lah. Kita jawab tenaga haba. Tenaga haba yang bergerak. Boleh lah yang bergerak tu. Yang bergerak dari badan ke persekitaran. Okey lah jawapan tu. Boleh. Okey. Lepas tu B, proses pemindahan haba secara langsung apabila bersentuhan dengan objek ialah apa? Apa maksud dia? Kondaksi kan. Proses pemindahan haba melalui pergerakan air atau udara ialah penyajatan
Apabila peluh menyejak dari permukaan kulit, penjihatan. Okey. Alright, nombor 9. Antara langkah berikut yang manakah langkah pencegahan kecederaan sukan yang sesuai bagi atlet softball? Kena pula kita tahu macam mana cara main softball. Softball sejenis permainan yang lebih kurang sama dengan kriket, baseball. Okey. Kalau masa cikgu kecil-kecil dulu, cikgu selalu main apa nama permainan tu tapi selalulah main macam softball lah juga permainan dia. Syok, guna bola tenis dengan kayu. Okey. Langkah pencegahan. Okey. Bermain di padang yang rata. Yes, sebabnya permainan softball ni dia kena berlari. Memakai baju yang menyerap haba. Why nak menyerap haba? Bahaya. Kita walaupun bukan kita main, kita berlari ke, kita berbasikal ke, kita tak boleh pakai pakaian yang menyerap haba. That's why kalau pun kita pakai pakaian yang berwarna gelap, pakaian tu mestilah nipis, mestilah tak menyerap peluh. Okey. Alright. Memanaskan badan sebelum bermain. Main apa-apa pun kita kena panaskan badan. Menggunakan glove mengikut saiz yang sesuai. Okey. Softball guna glove ke tak? Softball guna glove ke tak? Yes, of course. Softball guna glove bagi orang yang nak menangkap bola tu. Jadi glove dia. Okey. So jawapan dia ialah 1, 3 dan 4. Alright. Okey, nombor 10. Antara tanda kecederaan sukan berikut yang manakah merupakan kecederaan tisu lembut? Okey, kecederaan tisu lembut. Tisu lembut ialah otot, ligamen, tendon. Okey, salur darah. Tisu keras ialah tulang je. Okey. Sorry. Okey. So, antara kecederaan berikut yang manakah kecederaan tisu lembut? 1. Kaku akibat trauma. Kaku akibat trauma. Maksud kaku ya. Bengkak serta-merta, yes. Lebam berterusan, yes. Terdapat bunyi atau geselan semasa berlakunya kecederaan. Bunyi atau geselan semasa berlakunya kecederaan. Okey, biasanya orang kalau main futsal kan, ataupun main badminton, lari-lari kan, tengah tackle orang ke apa, tiba-tiba dia orang selalu kata mesti ada bunyi pop. Bunyi tu tau. Bunyi tu biasanya disebabkan oleh ligamen yang putus. Bunyi tu. Jadi bila ada bunyi pop tu, biasanya dia orang punya patella, tulang lutut ni biasanya teralih. Jadi cikgu anggap sebab dia ligamen kan, so dia tisu lembut lah. Jadi jawapan dia ialah 1, 2, 3, 4 semua. Semua. Okey. Alright. So nombor 11. Senaraikan 5 alat perlindungan sukan yang diperlukan oleh seorang pemain rugby dan nyatakan kepentingan alat tersebut. Okey. Bila kita cerita tentang alat perlindungan, first kita kena tahu jenis sukan dia. Okey. Macam dalam soalan ni, sukan rugby. Dia mungkin juga boleh tanya sukan softball, ataupun dia boleh juga tanya sukan hoki. Okey. Jadi kita kena tahulah, kita kena sentiasa ambil tahu, kena Google selalu tajuk pula jenis-jenis permainan tu, dan juga kita kena tahu macam cara permainan tu dimainkan. Kita kena tahulah selengkap-lengkapnya. Contoh kalau pemain rugby ada pakai helmet tak? Tak ada. Yang kedua, pemain rugby biasa pakai pendakap mulut tu. Okey, pendakap gigi tu. Pelindung telinga. 2. Ketiga ialah baju dia. Baju dia kena baju yang ringan, tak menyerap peluh apa semua tu lah. Lepas tu material baju dia kena material yang tahan lasak, sebab dia kadang-kadang suka main tarik-tarik apa semua, nanti koyak rabak baju kan. Baju kena material yang lasak. Baju rugby ni salah satu sebab dia mahal berbanding dengan jersey lain bola sepak ke badminton ke apa. Sebab tu lah, sebab material tu sangat ni, bila kita tarik dia susah lah nak terkoyak. Satu lagi sebab dia susah nak koyak, sebab susah nak tarik. Sebabnya biasanya orang main rugby ni baju dia semua fit, semua kat badan lengkap kan. Lepas tu kasut, dia orang akan pakai spike untuk meningkatkan cengkaman masa berlari.
Okey, so tak ada dah terjatuh, tergelincir kat padang. Okey. Jadi tahu pendakat gigi tu untuk melindungi gigi dia kalau terjatuh ke, kalau apa yelah terjatuh ke, kena tackle ke apa kan, melindungi gigi dia. Pelindung telinga dia untuk melindungi telinga dia daripada cedera semasa dia buat scrum. Okey, lepas tu baju dia material tak menyerap peluh dan tak menyerap haba. Untuk apa? Material yang tahan lasak. Untuk apa? Kasut pakai spike untuk apa? Tu kena tahulah. Okey. Alright, nombor 12, terangkan dengan ringkas perkara berikut. Kecederaan tisu lembut akut. Okey, cikgu dah terangkan tadi dalam soalan nombor 4 tadi kan. Kecederaan tisu lembut akut ialah kecederaan yang berlaku dalam masa 24 jam hingga 48 jam. Okey, kecederaan ini berlaku terus lah. Maknanya kan dah tempoh 2 hari tu. Kecederaan tisu lembut kronik pula ialah satu kecederaan yang berlaku apabila penggunaan berterusan menyebabkan kecederaan menjadi bertambah teruk. Okay. Kecederaan tisu keras pula ialah kecederaan yang berlaku pada tulang. Alright. Nombor 13, nyatakan dua perbezaan antara active movement dengan passive movement dalam cara pengurusan TOTAPS. Okey. Perbezaan antara active movement dan passive movement dalam cara pengurusan TOTAPS. Okey, kita buka sekejap TOTAPS. Jadi TOTAPS ni disebabkan dia TOTAPS, so active movement ialah A, passive movement ialah P. Okay. Active movement ialah pergerakan yang boleh dilakukan oleh atlet itu sendiri, orang yang cedera itu sendiri. Okey. Contoh kalau dia cedera dekat bahu. Contoh dia kata dia cedera dekat bahu. So kita untuk active movement, kita cuba suruh dia gerakkan bahu. Angkat. Boleh angkat tangan. Okey. Itu untuk kita tengok dia boleh ke tidak melakukan perkara yang biasa dilakukan. Contoh biasa kita lakukan lah kan. Angkat tangan gitu. Itu biasa benda yang biasa kita boleh lakukan. Okey. Tidaklah suruh dia angkat berat dan semua ni. Tak. Okey. Berbeza dengan passive movement. Passive movement ialah kita yang tolong dia buat gerakan tu. Contoh, kamu akan kamu ampung tangan dia, satu tangan sini, satu tangan kamu gerakkan. Sebab kadang-kadang bila orang yang mengalami kecederaan ni, satu dia takut nak bergerak sebab sakit. Jadi bila kamu suruh dia bergerak, dia tak nak gerak. Kalau sakit dah susah kan. Jadi kita tolong dia. Okey, pegang dan slow. Setakat mana boleh. Biasanya untuk passive movement kita nak check dia punya range of movement. Julat pergerakan dia macam mana. Sepatutnya kan leher kan kita boleh terus macam ni kan. Boleh terus macam ni kan. Tiba-tiba sebab dia injet kat leher dia kan. Dia sakit. Kita pun try lah. Okey, cuba kita pun try. Tahan. Sikit. Situ kan. Sampai sini sikit, sakit dah. Itu melampau sangat kan. Sepatutnya kita boleh over sikit lah kan. Barulah normal. Jadi active movement adalah untuk untuk melihat dia punya range of movement, ROM dia. Okey. Kalau passive movement ialah untuk melihat dia punya kebolehan, capability dia untuk bergerak. Okay. Hai Naila. Ampun Naila, 9 lebih baru masuk Naila. Okay. So next, soalan nombor 14 dah Naila. Bincangkan langkah yang perlu dilakukan semasa pengurusan kecederaan tisu keras. Okey, langkah yang perlu dilakukan dalam pengurusan kecederaan tisu keras. Okey. Kita tahu tisu keras ialah kepatahan pada tulang. Okay. Bila kepatahan pada tulang, apa yang boleh kita lakukan? Kita tak boleh guna kita tak boleh guna terus nak macam nak suruh dia bergerak terus ke apa ke. Sebabnya bila patah memang tak boleh bergerak. Okey. Bila tulang kita patah memang pergerakan tak boleh dilakukan pada bahagian tu. Contoh kan kalau tangan, cikgu pernah dulu ada student tu dia main bola sepak, dia jadi keeper, so dia tahan bola kan. Bila bola hentam dia punya tangan hingga menyebabkan dia punya ankle dia punya wrist ni patah tau. Masa dia injet tu dia akan sakit. Okay.
Bila dia sakit, so cara cikgu check dia, cikgu check, cikgu periksa dia lah kan sebelum kita bawa dia pergi hospital. So memang cikgu check dia melalui active movement dengan passive movement. Mula-mula cikgu gunakan dia, cikgu buat active movement dulu. Cikgu suruh dia gerakkan, okey, mana yang sakit juga. So bila dia gerak tangan, okey, ini semua okey. Okey, so sekarang gerakkan wrist. Bila gerak wrist, dia kata memang tak boleh sakit. Wrist dia memang sakit. Dia pegang je tangan dia. Okey. Then cikgu suruh dia gerakkan tangan pula. Gerak tangan boleh, tapi menggetar. Tangan dia menggetar. Okay, so we know dia tak boleh gerak dekat wrist. So memang wrist dia yang bermasalah. Okay, alright. Lepas tu kita cikgu try active movement, passive movement pula. So memang cikgu try buka, tutup. Lepas tu memang dia punya wrist memang tak boleh bergerak. So masa tu cikgu mengajar kat Sarawak. Cikgu call guru bertugas. Masa tu kan cikgu ada kelas, so cikgu suruh lah guru bertugas tu pergi bawa student tu pergi hospital. Pergi hospital, x-ray, memang confirm dia punya wrist patah. Okey, jadi itu ialah cara pengurusan kecederaan patah. Itu senang kalau hospital dekat. Kalau hospital jauh macam mana? So kita kena buat balutan. Kita ada nota balutan pada muka surat 197. Okey. Ada beberapa teknik balutan. So balutan yang sesuai kalau untuk kecederaan tisu keras. Soalan dia kan tisu keras. So ada beberapa, contohnya ialah spring udara, spring keras, spring lembut. Jadi kalau waktu kecederaan waktu kecemasan biasanya kita akan lakukan spring lembut. Muka surat 198. Kita guna kertas ke, kita guna kain ke, selimut ke, kain tebal kan. Kita alas, seperti ikat. Okay. Macam sekolah kita punya St. John sangat lengkap lah. Cikgu dia kata lengkap kan. Setakat ni bila ada orang yang injured, kita punya St. John sangat responsif, sangat hebat lah. Cikgu dia kata memang hebat. St. John kita memang hebat. Maknanya diorang boleh cuci luka, diorang boleh balut luka. Hari tu ada budak yang kaki patah tu, diorang boleh buat splint. Memang bagus sangat. St. John kita memang sangat bagus. Nanti kita boleh buat lah satu program bersama dengan St. John. St. John tolong ajar kita macam teknik balutan. Kan? Hebat. So ada idea cikgu boleh buat. Okey. Itu ialah pengurusan kecederaan tisu keras. Okey. Soalan nombor 15, bincangkan langkah-langkah pencegahan kecederaan sukan yang perlu diamalkan oleh seseorang atlet. Ini nota dalam ni je lah. GI soalan macam ni. Soalan ni langkah-langkah pencegahan kecederaan sukan ni ialah soalan yang sangat senang. Kau goreng aja kau dapat jawapan semua. Macam mana nak goreng? Langkah-langkah pencegahan. Kita mulakan dengan persekitaran. Gelanggang ataupun padang kena selamat, kena rata, tiada bahan asing. Lepas tu peralatan kena sesuai, peralatan kena selamat, peralatan kena tak rosak. Lepas tu pakaian pula. Lepas tu kena ikut peraturan. Lepas tu kan banyak. Ada kena pakai peralatan kecemasan, perlindungan. Banyak ya. Soalan nombor 15 ni sangat banyak untuk kamu goreng. Ambil satu keyword, elaborate. Maksudnya kalau untuk 10 markah ni senang sangat nak dapat. Okay. Alright. Soalan nombor 16. Bina satu program rehabilitasi sukan bagi kecederaan tisu lembut. Program rehabilitasi sukan. Okey, apa maksud rehabilitasi? Program pemulihan itu maksudnya. Okey, program pemulihan. Okey, kita cuba tengok muka surat 204. Okey. Muka surat 204, 206 atau 206. Peringkat-peringkat rehabilitasi ni. Ada satu peringkat awal. Peringkat awal ni mesti menumpukan pada program baik pulih tisu.
Peringkat pertengahan pula digunakan untuk kestabilan sementara kepada tempat yang cedera, dan peringkat lanjutan ialah memberi fokus kepada latihan fungsi dan latihan untuk memastikan atlet kembali kepada prestasi sebenar. Jadi langkah-langkah program rehabilitasi sukan bagi kecederaan tisu lembut ni mestilah ikut 3 peringkat ni. Mesti ada 3 peringkat ni. Jadi kita boleh cadangkan peringkat awal ni kan, dia kata untuk baik pulih tisu rosak. So apa terapi yang boleh kita cadangkan? Cakaplah terapi haba, terapi elektrik, terapi mekanikal, boleh kita gunakan. Lepas tu peringkat pertengahan pula, memberi tumpuan untuk menguatkan otot, untuk menguatkan tendon kan. Jadi kita bercerita boleh guna alat sokongan, kita boleh buat senaman-senaman yang ringan. Kemudian peringkat lanjutan pula memang dah teruskan dengan training yang slow, intensiti rendah. Lepas tu kita tingkatkan secara progresif lah sampai dia boleh mencapai prestasi sebenar dia semula. Okay. Alright, soalan nombor 17. Satu pelanggaran antara dua pemain rugby telah berlaku dan seorang daripada jatuh dan tidak sedarkan diri. Berdasarkan situasi tersebut, huraikan proses penilaian awalan untuk mengenal pasti kecederaan yang dialami. Okey. First, jatuh. Pelanggar, seorang jatuh pingsan tak sedar diri. Jadi macam mana? Apa yang kita boleh buat? Kita kembali kepada TOTAPS. Alright. Kita kembali kepada TOTAPS. Okay. Mana TOTAPS ni tadi? Mana TOTAPS? Ada. TOTAPS.riser.abc. Okey. Sebab dia pingsan, mula-mula kita buat TOTAPS. Talk, bercakap. Lepas tu dah orang tu pingsan kan, memang dia tak boleh bercakap kan. So kita tak perlu buat TOTAPS tu. Riser pun tak boleh guna, sebabnya riser digunakan untuk mengurangkan bengkak. So kita terus pada Dr. ABC. Dr. ABC ialah tindakan yang perlu dilakukan untuk menguruskan kecederaan. Mula-mula sekali kita asingkan pemain tu, jauhkan daripada perkara yang bahaya. Lepas tu kita check respon dia. Hello boy, sedar diri ke tak? Kan? Lepas tu memang dia kata pemain ni tidak sedarkan diri. So tak sedar kan? Okay. Lepas tu kita periksa dia punya saluran pernafasan. Okay. Sama ada saluran pernafasan dia ada benda ke dalam ni. Biasa main rugby kan dia pakai pendakap gigi tu kan. Jadi keluarkan dulu pendakap gigi tu. Okey. Kemudian B, selepas melaksanakan penilaian pada A, anda dapati pemain tersebut mengalami pendarahan pada bahagian kepala. Huraikan secara terperinci langkah-langkah yang perlu diambil seterusnya. Okey, dia ada pendarahan pada bahagian kepala. Bila ada pendarahan, apa yang sesuai ialah kita gunakan riser. Okey. Rehatkan dia pada posisi tengok muka surat 198, ada posisi pemulihan. Okey, posisi pemulihan. Okey, kenapa posisi pemulihan? Posisi pemulihan ni adalah satu posisi yang paling sesuai untuk orang yang tak sedar. Kenapa kita buat dia macam ni? Supaya dia boleh posisi ni boleh melindungi saluran pernafasan dia. Okey. So dalam keadaan posisi pemulihan ni, saluran pernafasan dia akan sentiasa terbuka, dia tak terhalang oleh benda-benda lain. Kalau kita baring kelentang macam tu je, lidah kita boleh termasuk ke saluran pernafasan kita ni dan menutup saluran pernafasan. Pakai kan tak sedar, bila tak sedar diri kan, mana kita tahu nak jejeli lidah kita kan. Jadi buat posisi pemulihan ni supaya lidah dia tak menghalang dia punya laluan salur pernafasan. Okay, bila berdarah, so kita buat compression. Okay, kita ambil kain ke, kan biasanya kain ataupun gauze, tak. Okay, letak dan
kompreskan. Lepas tu elevation, cuba tinggikan sikit kepala dia tu. Lepas tu kita akan terus rujuk kepada hospital. Sebab ni tak sedar diri, bahaya. Kan? Serahkan kepada pegawai perubatan yang bertauliah. Okey? Alright. So, soalan nombor 18. Soalan terakhir ialah bagaimanakah stres haba berlaku? Okay, bagaimanakah stres haba berlaku? Okay. Soalan ni juga, bagaimana stres haba berlaku ni juga ialah satu soalan yang sangat straightforward. Sangat straightforward. Sebabnya apa? Sebab dia memang ada pun soalan dia tulis kat sini. Punca stres haba. Soalan dia bagaimanakah stres haba berlaku? Awak je punca. Punca dia apa? Apabila tubuh terdedah kepada bahang matahari, iaitu suhu persekitaran yang tinggi berbanding dengan suhu badan, dan kelembapan udara yang tinggi semasa melakukan aktiviti sukan. Satu ialah suhu persekitaran tinggi, yang kedua ialah kelembapan udara yang tinggi. Alright. Lepas tu badan tidak dapat mengeluarkan haba badan. Okey. Menerusi radiasi. Maksudnya menerusi radiasi tadi, radiasi apa? Mengeluarkan haba secara terus daripada badan. Radiasi. Jadi bila suhu luar lagi panas daripada suhu badan kita, kan, macam mana dia nak keluar, mesti ada lagi dia stay lagi kat dalam, kan. Lepas tu dia tak dapat juga nak keluarkan melalui penyejatan. Sebabnya penyejatan, kalau ada angin lalu, kan, bila ada angin lalu, angin kering, so peluh-peluh pada badan kita ni akan tersejat. So dia bawa sekali haba, keluarkan haba. Tapi kalau kelembapan udara tinggi, perkara itu tak dapat berlaku. Penyejatan tak boleh berlaku. Okey, ya. Punca dalaman yang boleh menyebabkan stres haba ialah pengurangan kandungan air. Itu satu lagi. Dan elektrolit dalam badan. Okey, macam mana kita tahu? Pengurangan air. Memanglah air ni memang penting. Kan, air ni memang penting untuk menjalankan semua fungsi badan. Jadi bila kita panas, bila badan kita panas, kita tend untuk keluarkan kepanasan tu melalui kencing, melalui peluh, kan. Jadi bila dah berpeluh banyak-banyak, maka akan berlakulah pengurangan air dan elektrolit dalam badan. Elektrolit ni apa? Kalsium, kalium, magnesium. Itu ialah elektrolit. Sebabnya bila kita keluarkan peluh, yang tu pun elektrolit pun sama-sama keluar bersama dengan air tu. Jadi kurang. Elektrolit ni gunanya untuk apa? Dia mengikat air pada sel-sel tubuh badan kita. Jadi bila elektrolit kurang, so kurang air sampai dekat sel-sel kita. Dia sampai tapi dia tak berapa terikat. Dia tak ada dia punya pasangan kat situ. Okey. Jadi itu ialah punca-punca stres haba. Alright. Jadi itu saja untuk soalan topikal untuk unit 7. Okey. So hari ni kita punya last class untuk BDR untuk tahun ni. Tapi cikgu harap janganlah kamu tinggalkan kita punya pembelajaran. Sebabnya kamu sendiri pun tahu naik-naik sekolah nanti kita akan ada trial. Jadi cikgu terpaksalah simpan soalan trial tu sampai kamu trial nanti. Tapi seperti mana yang boleh cikgu bagi tahu, trial kamu itu soalannya ialah sangatlah berformatkan format SPM. Okey. Cikgu personally, cikgu sendiri yang buat, walaupun soalan ni memang tak ada keluar kat mana-mana. Tak payahlah kamu nak tengok soalan lain dan cakap mungkin keluar soalan yang tak ada. Soalan tu cikgu sendiri buat. 10 soalan struktur, 3 soalan esei tu cikgu sendiri yang buat. Macam mana cikgu sendiri buat, cikgu pun tak tahu macam mana cikgu buat. Kan? Sangat soalan tu dibuat dengan penuh kasih sayang. Soalan dibuat. Jadi semua soalan dibuat berdasarkan buku teks. Okay, semua soalan dibuat berdasarkan buku teks. Cikgu sangat memilih lah soalan-soalan tu, dan cikgu tak keluarkan soalan yang dah keluar dalam SPM tahun lepas, tak ada dah. Okey, jadi cikgu anggap macam
soalan trial ni ialah baby cikgu untuk you all form 5 tau. Macam tu. Sebabnya hai Alicia, dekat 9.30 dah Alicia, nak habis dah kelasnya. Okay, nanti tengok balik IGTV tau. Jadi so study please. Cikgu selalu cakap kalau ada apa masalah, ada apa soalan kan, kalau kamu confused ke ataupun ada masalah lah kan, so boleh terus PM cikgu. Okay, boleh PM cikgu, boleh DM cikgu kat IG ke, spam lah, tak kisah, tak ada masalah, cikgu akan cuba jawab. Okay, tapi tolong study at least satu minggu tu ada 1 atau 2 hari kamu boleh review balik, buat je soalan dalam buku teks. Okay, dan buku latihan yang cikgu bagi, cikgu memang sangat mengharapkan sebenarnya pada batch kamu ni, sangat berharap untuk batch kamu ni menjadi jauh lebih baik daripada batch sebelum ni. Semoga harapan cikgu ni taklah sia-sia kan. Okey. So sampai sini je kita punya live hari ni. Dah 9.30 dah. So you all ada kelas lain lepas ni kan. PM cikgu ada tajuk apa untuk next week. So next week kita tengok hari apa cikgu boleh buat live lagi. So tolong sentiasa check cikgu punya IG untuk update. Cikgu akan try buat live, cikgu akan try masukkan video-video lah. Dan kamu juga boleh, kalau pergi dekat YouTube, pergi cari cikgu punya channel Cikgu Nur Sensukan jugalah namanya, Cikgu Nur Sensukan tu je lah namanya. So ada video kat situ juga. Okey, boleh tengok kat situ juga. Okey, dan untuk hari ni boleh isi borang dekat dalam site Google Site. Okay, Google Site untuk bahagian Sport Science tu, boleh isi borang kehadiran untuk hari ni. Okay, so tolong Sharifah, tolong update dekat grup, tolong isi kehadiran sebelum pukul 2 hari ni. Okay, isi je kehadiran, tengok video kat dalam Google Site tu. Cikgu dah sediakan video untuk ulang kaji sikit. Lepas tu boleh isi borang kehadiran lah. Okay, alright. So saja untuk hari ni. Semoga perbincangan kita tadi dah ada manfaat untuk kamu semua. Okay, Sharifah, Bella, Alicia, so after this please, kalau ada apa-apa PM je cikgu. Okay, cikgu akan cubalah jawab sebaiknya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, bye bye.